وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب الحمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت العالمين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واهلنا من لساننا يا قوم. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang puasa apabila berbuka ia selawat atasnya oleh malaikat hingga selesai ia dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suatu hadis pada kelebihan puasa juga. Katanya, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang puasa. Sama saja puasa dia tu puasa sunat atau puasa wajib. Apabila berbuka ia. Apabila dia tu berbuka puasa, berselawat atasnya oleh malaikat. Selawat atasnya oleh malaikat, maknanya selawat daripada malaikat itu maknanya mengucap istighfar. Selawat atasnya oleh malaikat hingga selesai ia, sehingga dia selesai daripada berbuka puasa. Maknanya selama mana dia tu dalam makan berbuka puasa, selama itulah malaikat mengucap istighfar untuk dia. Malaikat minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa bagi orang-orang yang berpuasa itu. Itu satu hadis. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tidur orang yang puasa itu ibadat, dan diamnya tasbih, dan amalnya digandakan, dan doanya mustajab, dan dosanya diampun. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tidur orang puasa itu ibadat. Jadi orang puasa memanglah dia tu dalam penuh dalam satu hari dia di dalam ibadat puasa. Maka oleh itu kerana dia tu di dalam puasa sepanjang hari, maka dalam keadaan dia tidur pun di dalam ibadat juga. Waktu siang dia tidur, waktu siang maka tidur dia tu di dalam ibadat juga. Sebab tidur tidak membatalkan puasa. Walaupun dia tidur, walaupun dia jaga sekalipun, dia di dalam ibadat puasa. Lalu tu walaupun dia tidur sekalipun, dia tidur di dalam keadaan beribadat. Dalam jaga pun dalam keadaan ibadat, dalam tidur pun dalam keadaan ibadat. Tak sama dengan ibadat yang lain. Kalau kita katanya solat, kalau orang tidur dia tak boleh solat. Kalau baca Quran, kalau dia tidur, dia tak boleh baca Quran dan lain-lain lagi. Adapun kalau orang puasa, dia tidur pun dalam ibadat. Kalau dalam jaga pun dia ibadat. Tidaklah semacam ibadat yang lain, kena buat masa jaga saja. Dan diamnya tasbih.
Diam dengan maknanya apa dia? Tidak bercakap. Bukan diam tu mana apa dia? Lawan bagi bergerak tu bukan. Diamnya ialah tasbih. Walaupun dia diam, diam tidak ada bacaan, tidak ada perkataan daripada dia sekalipun, maka diam tu dapat pahala juga semacam pahala dia tasbih. Dan amalnya digandakan. Dan amalnya, amalan bagi orang yang berpuasa digandakan. Mana amalan-amalan yang lain daripada puasa, dia buatkan suatu amalan dalam keadaan dia puasa. Maka amalan yang dia buat dalam keadaan dia puasa itu, amalan tu digandakan lebih daripada dibanyakkan lebih daripada dia buat pada masa dia tidak puasa. Manakala dia baca Quran, kalau tidak puasa satu haraf satu pahala, 10 pahala, satu haraf 10 pahala. Tetapi kalau dia baca Quran di dalam keadaan dia puasa, maka amalan baca Quran itu lebih digandakan lebih banyak daripada dia baca dalam keadaan tidak berpuasa. Dan kiaslah amalan-amalan yang lain pun sama juga. Dengan maknanya segala amalan yang dia lakukan, yang dia tunaikan, yang dia buatkan pada masa dia berpuasa itu, maka amalan itu digandakan ke semuanya. Dan doanya, doa bagi orang yang puasa mustajab, diterimai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya dia ampun. Dosa dia pun tapi maksud ialah dosa kecil. Sebab kita dah maklum dosa besar itu tidak diampun melainkan dengan secara bertaubat. Dan maksud dengan dosa di sini ialah dosa kecil. Dosa, segala dosa kecil ia diampunkan semuanya dengan sebab dia itu berpuasa. Tak kiralah puasa sunat atau puasa wajib. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa syurga itu satu pintu. Bahawasa pada syurga itu satu pintu. Bahawasa pada syurga, ada di syurga. Ada pada syurga, ada di syurga satu pintu, dikatakan baginya bagi satu pintu. Mana pintu itu dinamakan, dikatakan maknanya dinamakan dia kan suatu pintu itu Rayyan. Di dalam syurga, di syurga itu ada sebuah pintu, pintu syurga lah. Kita maklum bahawa syurga itu banyak pintu. Tapi salah satu daripada beberapa pintu syurga itu nama dianya Ar-Rayyan. Rayyan asal dia ambil daripada bahasa Arabnya Rayyun. Rayyun kalau tilik pada luar tu mana dahaga. Tilik pada asal luarnya dahaga. Maka ambil daripada makna dahaga itulah dia letak namakan sebuah itu dengan nama Rayyan. Maka munasabahlah orang yang dahaga ialah orang yang puasa. Orang yang dahaga ialah orang yang puasa. Maka katanya masuk padanya oleh segala orang yang puasa pada hari kiamat. Masuk padanya, masuk daripada pintu itu, pintu yang nama dia Rayyan, oleh segala orang yang puasa. Jadi orang yang kuat puasanya, dia masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Munasabah bagi nama pintu tu ialah orang yang puasa, orang yang dahaga. Mana pintu ni pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang dahaga pada dunia dengan sebab dia tu berpuasa. Masuk padanya daripada pintu itu, maknanya masuk melalui pintu itu, masuk kat pintu itu oleh segala orang yang berpuasa. Masuk tu bila? Pada hari kiamat. Memanglah begitu. Dia masuk syurga ni memanglah pada hari kiamat. Jadi katanya masuk daripadanya oleh segala orang yang puasa,
Apa tu dikatanya masuk-masuk tu pada hari kiamat. Jadi nak menyatakan wakil hakikatnya begitu. Nak masuk syurga ialah pada hari kiamat. Sebab belum pada ni tidak dimasuk oleh manusia ke dalam syurga. Atas jalan kekal tidak masuk. Jadi ulama katanya di sini tu dia katanya masuk ke dalam syurga pada hari kiamat. Memanglah pada dunia tidak boleh dimasuk dalam syurga lagi. Masa waktu boleh dimasuk dalam syurganya ialah waktu hari kiamat. Maknanya dikata pada hari kiamat itu nak menyatakan hakikat, nak menyatakan wakilnya begitu. Maknanya nak menyatakan wakil, nak menyatakan hakikat. Yang sebenarnya nak masuk syurga tu nanti hari kiamat. Tapi ada setengah katanya dikata pada hari kiamat masuk syurga melalui pintu itu pada hari kiamat. Apa faedah dikaitkan pada kata dengan kata pada hari kiamat? Sebab kita dah maklum saat ini bahawasanya kalau tak kiamat tidak ada siapa yang dapat masuk syurga, masuk tak keluar. Tak menafilah kata Nabi Muhammad ada pernah masuk ziarah syurga. Nabi Idris pun ada pernah masuk ziarah syurga. Tapi masuk menziarah saja, melawat saja, masuk sebentar keluar. Tapi maksud sini masuk tak keluar-keluar dah. Lepas tu dikait dengan katanya masuk pada hari kiamat. Ini nak jaga katanya masuk pada hari kiamat ni masuk tak keluar dah. Dengan sebabnya dia segala roh bagi orang-orang mati syahid dan segala roh bagi orang-orang mukmin, dia selepas pada bercerai daripada badannya, dia mendiami di dalam syurga. Ruh orang-orang mukmin, ruh bagi orang-orang yang mati syahid, mereka dibawa ke dalam syurga. Mana mendiami di dalam syurga. Selama mana sementara nak datang kiamat, selama mana nak datang kiamat maknanya dibangkit daripada kubur. Selama mana nak bangkit daripada kubur tu roh bagi orang-orang yang mukmin dan roh bagi orang-orang yang mati syahid, dia mendiami di dalam kubur selama mana tidak berkiamat, mana selama mana tidak dibangkit daripada kubur, selama mana tidak ditiup pada sangkakala yang kedua. Jadi maknanya orang-orang yang roh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mati syahid sekarang dia mendiami di dalam syurga. Tetapi roh sajalah sebab badan dia di dalam kubur. Badan dia tu di dalam kubur, tetapi roh dia tu dimasuk dalam syurga, mendiami dalam syurga. Allah Ta'ala letak di dalam syurga sekarang. Maka itu belum pada hari kiamat dah masuk. Apabila mati seorang mukmin, apabila mati oleh seorang yang mati syahid, maka ruh mereka diletak dalam syurga. Apabila hampir nak bangkit pada hari kiamat, dikembalikan roh itu, dikeluarkan roh itu daripada syurga, masuk ke dalam jasad masing-masing sehingga dibangkit pada hari kiamat. Begitu. Maka di sini pasal itulah Nabi katanya masuk daripada pintu tadi, masuk melalui pintu tadi oleh segala orang yang berpuasa pada hari kiamat. Maknanya masuk sekali dengan roh, sekali dengan jasad dia. Itulah maksud katanya masuk pada hari kiamat. Kalau tidak pun, kalau tidak kata pada hari kiamat, maknanya tak itu roh bagi orang mati syahid, roh bagi orang mukmin yang tidak bermaksiat, roh mereka berada di dalam syurga dah masuk dalam syurga dah. Tetapi jasad dia masih dalam kubur. Sebab itulah nak keluar katanya roh saja tu, bukan masuk syurga di sini, maksudnya masuk dari roh saja ialah bahkan masuk sekali dengan roh, sekali dengan jasad dalam keadaan hidup. Maknanya masuk pada hari kiamat. Itu tujuan Nabi katanya masuk melalui pintu tadi pada hari kiamat. Satunya tujuan kata pada hari kiamat tu untuk nak menyatakan wakilnya, nak menyatakan yang berlakunya begitu, nak masuk syurga tak keluar, masuk sekali dengan roh dan jasad itu pada hari kiamat. Setengah katanya dikatakan pada hari kiamat itu untuk nak
untuk nak mengelakkan daripada masalah ruh orang mati syahid dan ruh bagi orang yang mukmin dah berada di dalam syurga selama mana kiamat datang. Apabila orang mukmin, apabila orang yang banyak puasa tadi, orang yang berpuasa tadi masuk ke dalam syurga melalui pintu yang nama dia pintu Rayyan, tiada masuk daripadanya oleh seorang lain daripada mereka itu. Jadinya pintu itu orang yang lain daripada orang yang puasa tidak boleh masuk melalui pintu itu. Itu maksudnya tiada masuk daripada pintu yang dinamakan Rayyan itu seorang yang lain daripada mereka itu, daripada orang yang berpuasa. Jadi pintu tu ditentu untuk orang yang berpuasa saja. Memanglah kalau orang tak puasa sampai tak puasa wajib, maka memang tak boleh masuk syurga. Jadi di sini dia sepatut kita faham bahawasanya kita ni puasa pun kita puasa. Jadi maksudnya puasa wajib semuanya orang mukmin yang taat dia tak pernah tinggal puasa yang wajib. Maka itu pun dah masuk dalam orang yang puasa. Tetapi kalau dia puasa wajib lagi pulanya puasa sunat, maka dikatakan orang ni orang yang kuat puasa. Tetapi kalau orang ni puasa pun kuat juga, sembahyang dia pun kuat juga, baca Quran pun dia kuat juga, sedekah pun dia kuat juga, maka diberi pilihlah kepada dia untuk nak masuk kepada melalui pintu mana-mana. Sebab dia ada kelebihan ke semua, dia kuat ke semua. Puasa pun dia kuat, sembahyang pun dia kuat, lain-lain pun dia kuat. Maka pintu nak masuk syurga tu diberi pilih kepada dia. Maka maksud di sini katanya orang yang berpuasa maknanya kalau orang tak puasa wajib memanglah tak boleh masuk syurga. Patut masalahnya kalau seorang itu kalau ibadat puasa dia kuat, ibadat yang lain kodar-kodar gitu ya, tak begitu kuat sangat. Tetapi contohnya sembahyang, walaupun katanya tak kuat tetapi sembahyang wajib dia tak pernah tinggal. Maknanya sembahyang sunat tu tak nak kuat sangat dia, tak nak banyak sangat. Tapi kalau nak banding tu maknanya ibadat puasa dia tu lebih kuat daripada ibadat sembahyang dan ibadat lain. Itu dikatakan orang yang berpuasa. Maka mereka ini dimasukkan dia ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu tak boleh masuk orang yang lain daripada orang yang berpuasa. Dikatakan di mana segala orang yang puasa. Maka apabila masuk dalam syurga oleh orang yang puasa melalui pintu tadi, apabila masuk dah ramai masuk dah habis dah semua orang yang puasa tu masuk ke semua dah dalam syurga melalui pintu tadi, maka ada ditanya lagi. Siapa lagi orang yang berpuasa, di mana dia lagi tak datang ke sini, tak datang masuk ke syurga. Dikatakan adalah malaikat ke Allah Ta'ala ke, itu wallahu alam. Dikatakan di mana segala orang yang puasa, maka berdiri mereka itu orang yang puasa. Maka orang yang puasa tu pakat bangun berdiri, tiada masuk daripadanya oleh seorang yang lain daripada mereka itu, daripada orang yang puasa. Maka apabila masuk sekalian orang yang puasa, dikuncikan dia, tiada masuk daripadanya oleh seorang. Itu maksudnya. Jadi maknanya apabila sampai masa nak masuk syurga tu dikatakan siapa orang yang puasa, di mana orang yang puasa, maka semua orang yang ahli puasa itu semuanya berdiri ke semuanya. Maka dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu tadi. Apabila orang yang puasa tu masuk ke semua dah habis dah masuk ke dalam syurga melalui pintu tadi, maka pintu tadi tu ditutupkan, dikuncikan, sehingga seorang pun tak boleh nak masuk melalui pintu itu tadi. Lepas tu kalau orang yang tak kuat puasa, dia kuat sembahyang, dia masuk syurga pintu lain lah. Sebab syurga tu ada beberapa pintu,
Pintu ni orang yang kuat ibadat ni masuk, pintu ni orang yang kuat ibadat ni masuk. Masing-masing lah. Tapi di sini untuk nak cerita katanya pintu yang disediai, pintu syurga yang disediai untuk orang yang puasanya ialah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Maka pintu ni ditentu untuk laluan bagi orang yang berpuasa saja. Habis tu hadis yang lain pula, dan bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang puasa ia satu hari pada jalan Allah Ta'ala, melainkan dijauhkan Allah dengan demikian itu hari akan mukanya daripada api neraka 70 kharif, yakni tahun. Sebuah hadis lagi, bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba, maknanya mana-mana hamba Allah Ta'ala, itu maksudnya. Tiada daripada hamba, maknanya mana-mana seorang hamba Allah, mana-mana yang mana saja daripada hamba-hamba Allah yang puasa, ia hamba satu hari. Dia puasa satu hari, puasa tu pada jalan Allah Ta'ala, yakni kerana taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa sahaja daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, sekiranya dia puasa satu hari saja. Lepas tu puasa dia satu hari itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai taat kepada Allah, kerana beribadat kepada Allah, kerana ikhlas kepada Allah, bukan kerana lain. Dia puasa satu hari, memanglah puasa satu hari, kalau puasa wajib satu hari itu tak memadai lagi, tapi nak cerita katanya kelebihan puasa suatu hari. Dia puasa satu hari, apa kelebihan dia? Apakah lagi kalau ia puasa bagi cukup sebulan, bulan Ramadan, ditambahi dengan puasa-puasa sunat lagi. Tapi nak cerita katanya kalau dia puasa satu hari saja, maka dah dapat kelebihan. Kelebihan dia macam mana? Malaikat dijauhkan Allah. Allah Ta'ala menjauhkan dia. Malaikat dijauhkan Allah dengan demikian itu hari, dengan sehari yang dia puasa itu, dengan satu hari yang dia puasa itu, Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada apa? Menjauh akan mukanya, yakni akan dirinya. Dia muka, tapi maksudnya diri dia lah. Kalau dalam ilmu balaghah dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebutnya muka, tapi dikandaknya seluruh badan. Sebutnya satu juzuk daripada badan, tapi naknya seluruh badan. Majazun mursalun. Ini dia masyhur dalam bahasa Arabnya. Dia gunakan muka, gunakan panggilan muka itu ganti daripada sebut seluruh badan. Bahasa Melayu kita pun dulu pun ada bercakap, lama tak tengok muka, lama tak berjumpa muka, begitu ya. Lama tak jumpa muka, lama tak tengok muka, maknanya seluruh badan, bukan di muka saja. Ada setengah tu lama tak tengok mata. Kalau orang petani ada bercakap gitu, lama tak tengok mata, tak jumpa mata, maknanya kita dua lama tak berjumpa. Begitu. Jadi maknanya dengan sebab satu hari dia puasa, Allah Ta'ala menjauhkan diri dia daripada api neraka. Allah Ta'ala membebaskan dia daripada api neraka 70 kharif. Sekiranya kalau dia kena masuk syurga dengan sebab ada maksiat yang lain,
dengan sebab ada maksiat yang lain, tetapi dia ada puasa suatu hari saja. Seorang mukmin dia hidup pada dunia, dia ada puasa suatu hari saja. Lepas tu puasa lain-lain lagi pada puasa bulan Ramadan, dia tak pernah puasa. Hanya satu hari saja. Maka dibebaskan dia 70 tahun, 70 tahun daripada api neraka. Jadi cepatlah dia sikit, cepatlah sikit keluar daripada neraka. 2 hari maknanya 140 tahun. Begitu. Jadi dengan sebab dia puasa satu hari, dijauhkan dia daripada api neraka 70 tahun. Dijauhkan dia oleh Allah Ta'ala dengan demikian itu hari, dengan sebab dia puasa satu hari itu, akan diri dia, Allah Ta'ala membebaskan dia daripada api neraka 70 kharif. Kharif makna apa? Yani tahun. Kharif yani tahun. Kenapa tafsir gitu? Dia dalam setahun itu ada 4 musim. Dalam satu tahun ada terkandung 4 musim. Satunya musim saif, yakni musim panas. Lepas tu musim kharif. Habis itu musim syita. Habis musim syita disambung dengan musim rabi'. Selepas pada musim rabi' disambung dengan musim saif pula. Jadi musim saif ialah musim panas. Lepas tu musim kharif. Lepas tu pula musim syita, musim sejuk. Yang turun salji itu musim syita. Selepas pada musim sejuk itu musim rabi'. Musim rabi' itu ialah musim berbunga. Musim syita ialah musim sejuk. Lepas tu musim saif ialah musim panas. Lepas tu kharif, musim kharif tu kalau panggil musim yang daun-daun di pokok tu apa dia? Jatuh-jatuh. Kalau orang petani panggil menuruh. Musim menuruh daun-daun. Maknanya musim yang daun pokok-pokok tu jatuh. Tinggal ada dahan, tinggal ada gating-gating saja tu, itu musim kharif. Jadi maknanya musim kharif ialah musim yang terletak di antara musim panas dan musim sejuk. Selepas ada musim panas, sama tara nak masuk musim sejuk tu ialah di situ musim kharif. Selepas pada musim sejuk, musim rabi'. Selepas pada musim rabi' ialah musim saif. Maka itu asal makna kharif. Kharif itu ialah nama bagi suatu musim di dalam setahun. Lepas tu musim kharif tu ialah musim daun-daun bagi pokok tu menuruh. Maknanya jatuh-jatuh, gugur-gugur. Lepas tu di sini pun semacam tadi juga. Maknanya sebut satu musim tapi naknya setahun. Sebab di dalam setahun itu mempunyai mengandungi 4 musim. 4 musim. Tetapi dalam setahun ada 4 musim. Musim yang paling elok cuacanya ialah musim kharif. Dalam setahun tu musim yang paling elok cuacanya, tak sejuk, tak panas. Yang paling sedapnya, paling elok cuacanya ialah musim kharif. Dalam setahun tu musim yang paling sedapnya ialah musim kharif. Lalu tu disebutkan kharif ganti daripada setahun. Jadi maknanya macam tadi juga, sebutkan satu bahagian, satu juzuk, tapi naknya ke semua. Jadi maknanya zahir dianya, maknanya Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada api neraka 70 kharif, 70 70 kali musim daun jatuh. Tapi maksudnya tahun. Jadi maknanya 70 tahun. Jadi panggil sebut kharif, tetapi maksudnya sebut musim kharif namun bagi suatu musim dalam setahun, tapi muradnya 1 tahun penuh-penuh. Memanglah di dalam akhirat esok ia tidak ada musim-musim.
Sebab tu dikandaknya 70 tahun. Tetapi diambil tahun diguna dengan lafaz kharif tu sebab dalam setahun tu masa cuaca yang paling sedapnya, yang paling eloknya, paling sedapnya ialah musim kharif. Seperti kita bercakap apa dia? Dalam satu minggu hari yang paling besarnya ialah hari Jumaat. Dalam satu minggu hari yang paling besar daripada seminggu itu ialah hari Jumaat. Sebab tu ada datang sebut katanya sekali Jumaat. Satu Jumaat. Satu Jumaat, dua Jumaat. Maksudnya seminggu, dua minggu. Sebab dalam satu minggu tu ada suatu hari yang paling lebih daripada hari-hari yang lain ialah hari Jumaat. Maknanya apabila 7 hari dibilang satu Jumaat. 7 hari dibilang satu Jumaat. 7 hari bilang satu Jumaat. Sekali Jumaat. Lama mana? Sekali Jumaat. Lama mana? 2 kali Jumaat. Maknanya 2 Jumaat. Maknanya 2 minggu. Maka di sini pun adalah cakapan bahasa Arab. Banyak dia katanya seperti hadis katanya seorang apabila dia lalu di depan orang solat. Lalu di depan orang solat dengan tidak ada keuzuran, lalu di depan betul-betul depan orang solat itu dijauhkan dia daripada rahmat 70 kharif. 70,000 kharif maknanya tahun. Tu banyak dalam hadis tu, dalam cakapan orang Arab masa dulu sebut kharif tapi kandaknya tahun. Sebab musim kharif itu musim yang paling sedap. Lalu tu disebutkan kharif maksudnya tahun. Jadi kembali kepada masalah kita, maknanya nak cerita katanya sehari saja, kalau sehari dia puasa dibebaskan daripada api neraka 70 tahun. Kalau puasa 2 hari digandakan naik 140. Katalah kalau 3 hari maknanya 100 121 tahun dibebaskan daripada api neraka. Apakah lagi kita puasa 30 hari atau 29 hari dalam 1 tahun, lepas tu diikuti dengan puasa sunat pula, maka dibebaskan 1 hari dibebas daripada api neraka 70 tahun. Itu sekiranya kalau dia kena masuk neraka. Itu sekiranya kalau dia kena masuk neraka, di akhirat esok dia kena masuk neraka. Tapi puasa dia tu banyak, maka dibebas maknanya tak berapa lama boleh keluar dah dia daripada api neraka. Contohnya kita katanya dia tak sembahyang masalan. Dia tak sembahyang masalan, dia kena masuk syurga, masuk neraka 1000 tahun masalan. Dia kena masuk syurga 1000 tahun. Tetapi dia ada puasa 2 kali Ramadan. Jadi maknanya tolak-tolak, jadi tak berapa lama saja dia kena dia boleh keluarlah daripada api neraka. Jadi maknanya cepatlah dia tu bebas daripada api neraka. Itu maksudnya. Dan bersabda Nabi SAW, apabila datang Ramadan. Tengok pada hadis ni pun ada sebut Ramadan, tidak kata syahrul Ramadan. Apabila datang Ramadan, idza jaa Ramadanu. Ini seperti kata dulu, ini dalil bagi yang menunjuk di atas katanya tak makruh kita kata Ramadan saja. Sebut kata datang oleh Ramadan, itu tak makruh, walaupun tidak sebut bulan sekalipun tak makruh. Apabila datang Ramadan, apabila ketibaan bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga. Apabila datang Ramadan, dibukakan pintu syurga. Maknanya semua pintu syurga dibuka. Pintu syurga yakni semua pintu syurga. Apabila datang masuk bulan Ramadan, kita maklum bahasanya mulai masuk Ramadan itu pada waktu maghrib malam malam 1 tu lah. Sebab Ramadan kita ni masuk waktu malam dulu. Ramadan mulai masuk waktu malam.
mulai daripada maghrib akhir bulan bulan Syaban, petang petang 29 ataunya 30 bulan Syaban, apabila masuk maghrib tu dah masuk 1 Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga, maknanya dibukakan ke semua pintu-pintu syurga. Lepas tu macam tadi katanya kita dah maklum bahawasanya syurga sama juga neraka tidak dimasuk ahli syurga, tak boleh masuk syurga malaikat datang hari kiamat. Neraka pun tak masuk neraka malaikat pada hari kiamat. Maka yang cakap sekarangnya, apabila datang Ramadan pada masa dunia ini, pada masa kita hidup dunia ini, apabila datang Ramadan, dibukakan pintu syurga. Ini timbul satu soalan, apa faedahnya buka pintu syurga? Sebab dalam alam dunia lagi tak ada siapa dia yang boleh masuk, belum boleh masuk ke dalam syurga, sebab tak sampai masa lagi. Sebab masuk syurga tak keluar itu, sekali ngaruh sekali ngejasad itu ialah pada hari kiamat, selepas pada titian sirat, lepas pada himpun di pada mahsyar, lepas pada hisab amalan, selepas pada titian sirat, maka dimasuklah ke dalam syurga oleh ahli syurga dan masuk neraka oleh ahli neraka. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, pintu syurga dah dibukakan. Buka tu bukan untuk nak bagi masuk, sebab tak sampai masa lagi. Bukan kerana untuk nak memasukkan ahli syurga ke dalam syurga, bukan dia, sebab belum sampai masa. Tapi faedah dibukanya ialah untuk nak tunjuk jadi tandaan bagi kebesaran bulan Ramadan. Dibukakan pintu syurga untuk jadi alamat, jadi tandaan bagi kebesaran bulan Ramadan. Apabila pintu syurga dibukakan, satunya untuk nak menunjukkan kebesaran bulan Ramadan. Yang keduanya untuk nak mensemangatkan pada kita di atas kita hamba ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak menggemarkan, menggalakkan kita pada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah katanya kita, kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh nampak, boleh tengok akan syurga, maka pintu syurga dibuka tu seolah-olah disediakan untuk nak bagi masuk. Walaupun tak sampai masa masuk lagi, tapi dibuka pintu ni. Rumah kita ni, kalau ada tetamu datang, kita tengok tetamu kawan ke kita datang, kita buka pintu. Maknanya apabila orang rumah tu buka pintu, maknanya dia tu dah sedia nak bagi sambutan kepada kita. Sebaliknya kalau kita datang ke rumah dia, dia nampak kita datang, simpan katuk pintu. Nampak kita datang, dia tutup pintu. Maknanya alamat kata dia tu tak terima kita. Tak nak bagi kita masuk ke dalam rumah dia. Apabila nampak kita datang ke depan rumah dia, dia tutup pintu rumah, tutup pintu pagar dia. Maka itu maknanya dia tak terima. Tetapi apabila dibukakan pintu syurga, jadi ibarat menunjuk katanya, apa dia? Syurga dah sedia untuk nak menerimakan, nak memasukkan ahli orang-orang yang bertaat kepada Allah Ta'ala. Kita pun apabila sekiranya kata kalau kita boleh tengok kepada syurga, dibukakan pintu, buka pintu tu sebagai tandaan katanya dia sedia nak terimakan kita masuk, kita pun semangatlah nak buat amal ibadat. Tetapi sayangnya kita tak boleh tengok. Syurga itu dibuka. Walaupun tak boleh ditengok, kita dapat dengar khabaran daripada Nabi SAW, katanya bulan Ramadan pintu syurga dibukakan.
Dibuka tu untuk nak mensemangatkan kita di atas mengerjakan berbagai-bagai ibadat, daripada puasa sendiri, daripada banyakkan ibadat sunat sembahyang, sunat apa dia, baca Quran dan berzikir dan apa-apa dia lagi banyak, amalan sedekah apa. Itu dibukakan pintu syurga untuk nak jadi semangat daripada kita pada membanyakkan amal-amal ibadat. Dan dikuncikan segala pintu neraka. Dan dikuncikan segala pintu neraka. Dikuncikan segala pintu neraka, maknanya nak menunjuk kata bulan Ramadan, bulan yang kurang oleh maksiat. Dikunci pintu neraka. Pintu neraka semuanya dikunci. Memanglah kalau orang banyak maksiat pun tak masuk lagi dalam syurga, dalam neraka pada masa hidup dunia ini. Tetapi dikunci, menunjuk katanya kunci itu maknanya tak nak guna. Rumah kalau kita, biasanya kalau kita kunci itu kunci sebelah luar. Biasanya kita nak keluar pada rumah. Biasanya kalau kita kunci pintu rumah, kunci sebelah luar. Bukan kunci sebelah dalam, itu kita ada sebelah dalam nak tidur malam. Ni kita kunci pintu rumah kita sebelah luar, menunjuk katanya kita tak nak guna rumah sama tara sebab nak keluar ke mana-mana. Kunci dulu rumah, nak balik kampung, rumah ada di sini kita kunci dulu. Sebab apa? Rumah itu tak nak digunakan pada sama tara sebab sekarang kita nak balik ke kampung. Apabila balik ke kampung, mana rumah kita tak diguna. Maka neraka seolah katanya ditutupkan pintu serta dikuncikan pintu luar bagi neraka itu, pada maknanya neraka tak digunakan. Sebab neraka digunakan untuk apa? Untuk mengazabkan orang bermaksiat. Tetapi ditutup, dikuncikan neraka pada maknanya tak nak digunakan neraka. Itu nak menunjuk kata apa dia? Bulan Ramadan, bulan yang kurang berlaku maksiat. Memang tetapi ada maksiat banyak lagi berlaku bulan Ramadan. Tapi nak isyarat katanya bulan Ramadan manusia banyak suka kepada ibadat, kurang bermaksiat. Sebab tu dikuncikan pintu neraka. Untuk nak isyarat sajalah, nak isyarat kepada katanya maksiat kurang berlaku. Bukan tak berlaku langsung. Ada lagi orang yang tak puasa pun ramai lagi. Orang buat maksiat bulan Ramadan pun ramai lagi. Tapi masih kurang. Sikit-sikit tak boleh ni bulan Ramadan. Sikit-sikit tak boleh bulan Ramadan. Ada patangan lebih berat, lebih banyak daripada patangan luar bulan Ramadan. Patangan daripada maksiat tu memantang daripada maksiat pada bulan Ramadan tu lebih kuat daripada patangan daripada maksiat pada luar bulan Ramadan. Dan ditambatkan segala syaitan. Dan ditambatkan, ditambat setengah katanya dibelenggukan, ditambat dibelenggukan syaitan. Dia ditambahkan segala syaitan, setengah katanya bukan tambak sengotinya. Maknanya maksudnya ditegahkan akan segala syaitan daripada menyesat, menipu dan menyakiti akan orang-orang mukmin. Ditambahkan segala syaitan, maknanya supaya menahankan, supaya menghalangkan syaitan itu, supaya menegahkan syaitan itu daripada menyakiti, menganiaya kepada orang mukmin dan menyesatkan orang mukmin dan menipu akan orang mukmin. Jadi maknanya syaitan syaitan tak boleh nak mengganggukan, nak was-waskan orang mukmin, nak menyesatkan, nak menipukan orang-orang mukmin. Tapi itu kalau orang tanya kenapa ada berlaku maksiat lagi, itu masalah lain, bukan masalah kena tipu di syaitan lah. Sebab yang menarik kepada maksiat seorang hamba itu ada dua benda yang menarik kepada maksiat. Satunya syaitan, yang keduanya
inginan nafsu, hawa nafsu. Walaupun syaitan sudah dibelenggukan, sudah ditambahkan, sudah diikatkan, sudah diberkaskan, dia tak boleh dah sekarang nak mengganggukan orang mukmin, nak menipu menyesatkan orang mukmin, tak boleh. Tetapi orang mukmin tu masih ada nafsu dia lagi. Masih ada nafsu dia lagi, maka nafsu dia lah pula menarikkan dia ke dalam maksiat. Tetapi kalau bulan Ramadan, ada lagi syaitan menarik, ada syaitan menarikkan dia ke dalam kepada maksiat, ada lagi juga nafsu dia. Jadi dua perkara lah. Dua benda yang menarikkan dia, yang menghasutkan dia ke dalam maksiat. Satunya syaitan, yang keduanya hawa nafsu dia. Tetapi apabila datang Ramadan, syaitan tak boleh mengganggu dah tak boleh mengganggu, tinggal ada nafsu dia. Maka sekiranya orang tu buat maksiat, maknanya kerana dia tu mengikut nafsu dia. Mengikut tarikan syaitan, dah tidak. Tapi ada setengah dihuraikan, katanya dibelenggukan, ditambahkan syaitan, ini untuk nak apa ni? Untuk nak isyarat kepada bahasanya tak boleh ada keuzuran bagi orang-orang yang mukallaf. Tak boleh nak ambil buat alasan. Kalau belum pada bulan Ramadan, kenapa kau buat maksiat? Sebab kena tipu di syaitan. Kalau tu hati aku tak nak buat maksiat juga, tapi tak ada arahnya, ditarik oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, orang mukallaf nak buat alasan, katanya kenapa kau buat maksiat lagi? Nak buat katanya, nak buat apa boleh, kami kena tipu di syaitan. Tak boleh buat alasan begitu. Sebab apa? Sebab syaitan dah dibelenggu. Sepatutnya kamu tak boleh nak buat maksiat, sebab tak ada siapa yang menipukan kamu ke dalam maksiat. Tak ada siapa yang menarikkan kamu kepada jatuh dalam maksiat. Maknanya kalau kamu buat maksiat, masih buat maksiat lagi, maknanya diri kamu sendiri dah. Kalau ada syaitan, boleh juga buat alasan, minta maaf saya tertipu di syaitan. Boleh juga buat alasan gitu kan. Boleh buat alasan gitu. Tetapi kalau bulan Ramadan orang tu buat maksiat, dia nak ambil alasan dengan apa? Tak ada nak kata minta maaf saya kena tipu di syaitan. Jawapan syaitan dah dibelenggu. Bukan masalah syaitan, masalah kau sendiri. Masalah diri kamu sendiri. Dia ikut hawa nafsu kamu sendiri. Setengah katanya dibelenggukan syaitan untuk nak mengakakkan keuzuran bagi manusia pada buat maksiat. Nak kata minta maaf saya tertipu di syaitan, lalu jatuh dengan sebab tu jatuh dalam maksiat, tak boleh nak buat alasan begitu dah, sebab syaitan dah dibelenggu. Maknanya kejahatan nafsu dia lah, betul-betul kejahatan nafsu dia lah menarikkan dia kepada maksiat. Begitulah. Maka untuk minggu ni kita akhir di situ. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.